Dato' Najib bukan tak nak bagi laluan. Dato' Najib ketika berada di Kedah, tuan-tuan, naik kereta sama dengan Mukris. Dia dah bertanya dengan Mukris. Bukan Mukris bekas kita punya ketua pemuda UMNO ni, tuan-tuan. Mukris Mahathir. Saudara, dia dah tanya dengan Mukris, kamu nak bertanding apa? Pada ketika itu, tuan-tuan, Mukris menjawab dia nak bertanding Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Hanya selepas Dato' Sri Najib mendapat pengesahan daripada mulut Mukris sendiri, barulah dia mengendorse naib presiden yang lama, iaitu Dato' Sri Zahid Hamidi, Dato' Sri Hishamuddin Tun Hussein dan Dato' Sri Syafiq Abdal untuk dikekalkan sebagai naib presiden UMNO. Bukan salah Dato' Sri Najib, tuan-tuan, kerana Mukris lah, tuan-tuan, yang telah mengatakan dia tak nak bertanding naib presiden. Saudara, walaupun Mahathir nampak orang nampak dia hebat, tuan-tuan, tetapi saya nak beritahu, tuan-tuan, kehebatan bapa belum tentu boleh diwarisi oleh anak. Betul tak betul, tuan-tuan? Belum tentu. Ini sebab pertama kenapa Mahathir marah dengan Dato' Sri Najib, tuan-tuan. Sebab kedua, tuan-tuan, kenapa? Kerana selama hari ini, saudara, bila dia berkuasa 22 tahun, dia meletakkan kroni-kroni dia di tempat yang strategik. Dia bagi kroni-kroni dia, tuan-tuan, dengan projek-projek jangka panjang yang cukup boleh dianggap sebagai lombok emas. Saya ambil contoh, saudara. Kenapa Mahathir begitu marah dengan Dato' Sri Najib? Salah satu sebabnya bila ditubuhkan 1MDB. Apa yang 1MDB buat? Saudara, 1MDB melalui Edra Energy, tuan-tuan, telah pun mengambil alih dua syarikat. Syarikat apa? Syarikat milik pada kroni Tun Dr. Mahathir, iaitu Tanjung Holding, Tanjung Energy Holding, yang dimiliki oleh Ananda Krishnan, tuan-tuan. Dan dia juga ambil alih syarikat yang dimiliki oleh Genting Sanyet, 2 IPP. Sebenarnya ada 4 IPP. Satu lagi Malakoff dimiliki oleh Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari, dan satu lagi ialah YTL. Tetapi, tuan-tuan, walaupun kita nak beli 4-4 supaya penjanaan kuasa elektrik negara separuh oleh 1MDB, 1MDB ni, tuan-tuan, 100% milik kerajaan. Bila milik kerajaan dia buat untung, maka keuntungan itu dapat pada kerajaan. Kerajaan agihkan balik pada rakyat. Betul tak betul? Maka, saudara, saya nak beritahu, tuan-tuan, walaupun Dato' Sri Najib baru dapat 2 syarikat diambil alih oleh Edra Energy ataupun oleh 1MDB, tetapi, saudara, kita telah menguasai 14% penjanaan kuasa elektrik negara. Apa kesannya? Kerana harga yang diberikan oleh Edra Energy ini, tuan-tuan, menyebabkan kroni Tun Dr. Mahathir tak dapat nak lawan. Edra Energy memberikan harga 9 sen, lebih murah daripada 4 kroni Tun Dr. Mahathir ini. Itu sebab dia memenangi, tuan-tuan, tender. Saudara, apa jadi kepada syarikat yang dimiliki oleh YTL? YTL, walaupun dia ada penjanaan kuasa elektrik, kita suruh dia jual pada 1MDB, dia tak nak jual. Akhirnya dia ada besi buruk je, tuan-tuan. Bila dia ada besi buruk, dia mengadu pada siapa, tuan-tuan? Dia mengadu pada Mahathir. Saudara, dia mengadu pada Mahathir, menyebabkan Mahathir makin marah pada Dato' Sri Najib dan memulakan serangan bermula pada tahun 2015. Sebenarnya kes 1MDB ni, tuan-tuan, dah masuk PAC tahun 2013 lagi. Saudara, fitnah tentang 1MDB ni dah dimulakan oleh Tony Puak, sudah dimulakan oleh Rafizi Ramli. Tapi ada kesan tak? Tak ada. Tak ada. Tetapi bila seorang Perdana Menteri yang 22 tahun jadi Presiden UMNO, jadi Perdana Menteri, bila dia ulang balik fitnah daripada pembangkang, tuan-tuan, ada yang terpedaya, ada yang terpercaya. Dan ini, saudara, fitnah-fitnah ini telah menyebabkan kita tewas pada pilihan raya umum yang ke-14, iaitu pada tanggal
9 Mei 2018. Tuan-tuan, bila dia nak jatuhkan kita, mereka gunakan 1MDB, mereka gunakan GST. Katil Sri Rosmah sendiri, tuan-tuan, menjadi mangsa. Pelbagai fitnah dilontarkan. Tiba-tiba, tuan-tuan, bila mereka menang saudara, peringkat awal, mereka langsung pun tak sentuh. Mereka langsung pun tak sentuh keluarga Datuk Seri Najib, tuan-tuan. Hanya selepas sebulan, tuan-tuan, bila mana dilihat Datuk Seri Najib sudah mula melawan, saudara, kita lihat satu persatu kes mahkamah dibuka ke atas kepimpinan kita, tuan-tuan. Saudara, bila mereka memerintah bagi memastikan pendakwaan dilakukan ke atas Datuk Seri Najib dengan bukti yang cukup lemah, dengan fakta-fakta yang ke laut, maka apa yang mereka perlu buat? Pertama sekali, saudara, mereka telah mengangkat Peguam Negara, peguam kepada Lim Guan Eng, diangkat menjadi Peguam Negara. Tidak lain, tidak bukan Tommy Thomas. Sebab apa? Bila dilantik peguam yang juga merupakan peguam kepada Ketua Komunis Malaya ini, tuan-tuan, maka sudah pastinya dengan kuasa yang ada pada Peguam Negara, 3 kuasa paling besar. Pertama, dia boleh dakwa siapa saja yang dia suka. Ada kes ke tak ada kes ke, ada bukti ke tak ada bukti, dia boleh dakwa dulu. Seperti mana yang kita dengar sebelum ni, dakwa dulu, siasat kemudian. Kedua, tuan-tuan, dia ada kuasa untuk menggugurkan mana-mana kes yang dia mahu. Itu sebabnya kita lihat bila Pakatan Harapan memerintah, 18 pemimpin daripada Barisan Nasional telah dihadapkan ke muka pengadilan. Dan sebaliknya, tuan-tuan, ada lebih kurang 15 pemimpin Pakatan Harapan telah digugurkan kes dia. Dan yang ketiga, tuan-tuan, kuasa yang ada kepada pemimpin yang bernama Peguam Negara ini, tuan-tuan, ialah kuasa untuk menghadapkan mana-mana yang di Pertuan Negeri dan juga sultan-sultan, termasuk yang di Pertuan Agong, tuan-tuan, di Mahkamah Khas. Ini 3 kuasa. Itu sebabnya perkara pertama yang dia buat, dia tukar Peguam Negara. Saudara, dia arahkan supaya dipecat Tan Sri Apandi Ali, digantikan dengan Tommy Thomas. Kedua, apa dia buat? Kedua, saudara, dia lantik seorang hakim yang pro-DAP, Tan Sri Richard Malanjut. Tuan-tuan, itu sebabnya bila mana Lim Guan Eng dihadapkan ke muka pengadilan, dia ada 60 saksi pihak pendakwaan, 25 dah dipanggil, tinggal lagi 35. Bila ditukar Tan Sri Richard Malanjut menjadi Ketua Hakim Negara, tiba-tiba Hakim Datuk Hadariah, tuan-tuan, telah pun memutuskan atas permintaan Peguam Negara, meminta supaya kes Lim Guan Eng digugurkan. Lim Guan Eng, tuan-tuan, Peguam Negara minta supaya hanya dibebaskan tapi tak dilepaskan. Tapi apa yang Datuk Hakim Hadariah buat, tuan-tuan? Dia telah lepaskan dan bebaskan. Maknanya, lepas ni kalau kita nak tuduh balik Lim Guan Eng, kita tak boleh tuduh atas kesalahan yang sama. Macam saudara Isyam cakap kepada nak hadapkan, kena buat penyesuaian. Kena fakta pun kena beza, baru boleh kita dakwa balik Lim Guan Eng ini, tuan-tuan. Saudara Muhsin Latif telah membuat semakan ke atas keputusan yang dibuat oleh Hakim Datuk Hadariah ini, tuan-tuan. Pada hari semakan kehakiman nak dilakukan ke atas hakim, keputusan yang dibuat oleh Hakim Datuk Hadariah, hakim yang ditugaskan pada pagi tersebut ialah Hakim Datuk Abdul Karim. Tuan-tuan tahu apa jadi? Tiba-tiba arahan daripada Tan Sri Richard Malanjut, seorang Ketua Hakim Negara yang kita tahu selepas dia pencen, dia terus naik satu pentas dengan DAP di Sabah. Tuan-tuan tahu, tiba-tiba pagi itu nak membicarakan, nak menyemak semula keputusan Hakim Datuk Hadariah ini, tuan-tuan. Tiba-tiba Hakim Datuk Hadariah telah ditukarkan menggantikan Hakim Datuk Abdul Karim ini, tuan-tuan. Maknanya apa? Maknanya Hakim Datuk Hadariah mendengar semakan keputusan yang dia sendiri buat. Itu
sebab saya tak pernah takut nak kata bahawa di bawah pemerintahan Pakatan Harapan, undang-undang Malaysia ini sudah bertukar menjadi law of the undang-undang 5. Sasaran 2 orang dia tukar. Ketiga, nak pastikan kes-kes yang melibatkan Pakatan Harapan dipendamkan. Sebaliknya, pemimpin-pemimpin UMNO yang tak nak dengar cakap dia, saya nak beritahu tuan-tuan, bukan semua pemimpin UMNO tuan-tuan didakwa. Betul? Kenapa bukan semua pemimpin UMNO didakwa tuan-tuan? Saudara, pemimpin yang tak nak tunduk dengan Mahathir, pemimpin yang tak nak tunduk dengan Muhyiddin, barulah mereka ini akan dihadapkan ke muka pengadilan. Kita bukan tak tahu tuan-tuan, Anwar Musa juga ada kes. Betul tak betul? Kita bukan tak tahu Hishamuddin Tun Hussein juga ada kes. Betul tak betul? Kenapa mereka tidak jawab? Sebab mereka tuan-tuan menjadi pengkhianat gunting dalam lipatan. Sebaliknya kita lihat Dato' Seri Najib yang tidak mau tunduk, dia telah dihadapkan dengan berpuluh charges ataupun berpuluh pertuduhan. Kita lihat Presiden UMNO dipanggil oleh mamak bendahara bernama Mahathir Mohamad. Bila dia diminta, tuan-tuan, dia diminta untuk membubarkan UMNO dan menyertai bersatu. Dia bubarkan tak UMNO, tuan-tuan? Dia tidak sanggup untuk membubarkan. Malah dia menjawab Dr. Mahathir, takkan ular lidi nak telan ular sawah. Betul tak betul? Saudara, parti bersatu tu 100,000 pun belum tentu ada. UMNO ada 4,2 juta ahli, betul tak? Takkan kita nak biarkan tuan-tuan ular lidi telan kita. Maka saudara, akibat daripada itu, 10 hari selepas tu Datuk Zahid, tuan-tuan, bukan sikit tuan-tuan, 87 pertuduhan. Sebab apa? Sebab mereka tuan-tuan nak pastikan bahawa imej UMNO, imej Presiden UMNO nampak begitu buruk di mata rakyat. Itu sebabnya mereka tukar. Ketua Pesuruhjaya SPRM, dia dah letak orang dia, Syukri Abdul. Walaupun dia dah letak orang dia, Syukri Abdul ni saudara, tetapi dia masih tak puas hati. Dia kena letak orang yang betul-betul dengan dia. Dan tak lain tak bukan, kita lihat saudara, akhirnya Latifah Koya diangkat menjadi Ketua Pesuruhjaya SPRM. Dalam sejarah dunia ini tuan-tuan, tak pernah tuan-tuan Ketua Pesuruhjaya SPRM diangkat ahli Majlis Kerja Tertinggi Keadilan. Saudara, kalaulah ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Keadilan diangkat jadi Ketua Pesuruhjaya SPRM, kalau orang-orang dia dah jadi menteri, tuan-tuan, mengambil rasuah, adakah pemimpin Pakatan Harapan ini akan didakwa? Sudah pasti tidak. Kita bukan bodoh, betul tak betul? Kita lihat tuan-tuan, begitu juga dengan institusi asas negara. Satu lagi iaitu pasukan polis di Raja Malaysia. Nak pastikan pasukan ini tuan-tuan mengikut telunjuk Tuan Dr. Mahathir. Mereka telah meletakkan siapa dia? Hamid Faruk. Orang yang dah pencet saudara dalam pasukan polis di Raja Malaysia, punyalah ramai orang yang layak untuk jadi IGP. Betul tak tu? Mereka semua telah diketepikan oleh Tuan Dr. Mahathir, tuan-tuan. Dia letak orang yang dah pencet, dah pergi tanam sayur dah, untuk jadi Ketua Hakim Negara. Sebab apa? Sebab taat setia Hamid Badul. Walaupun dia berada di dalam pasukan polis, dia memberi maklumat, tuan-tuan, dia memberi maklumat ketika Tuan Dr. Mahathir mengasak kerajaan pada ketika itu. Saudara, akibat daripada pelantikan ini kita lihat pasukan polis pun akhirnya terpaksa saudara redha digunakan oleh Tuan Dr. Mahathir. Bila ada video yang terang lagi jelas, saya dah bawa video Azmin Ali ni pergi ke pakar forensik di mana? Di Jakarta, di Birmingham, United Kingdom, tuan-tuan.
pakar forensik mengesahkan pelaku seks luar tabi'i di dalam video itu tidak lain, tidak bukan siapa dia tuan-tuan? Hasmin Ali. Balah pasangan dia juga pakar forensik mengesahkan itu memang Hasib. Tetapi lebih mengejutkan kita tuan-tuan, saudara, saya nak beritahu tuan-tuan, Hasib sendiri buat laporan polis mengesahkan itu memang dia. Ada pendakwaan? Apa jawapan daripada ketua polis negara ketika itu? Kabur tuan-tuan. Kabur. Saya hari ini nak mengesahkan bahawa pandangan, penglihatan ketua polis negara ketika itu Hamid Badu tidak kabur. Apa bukti dia? Bukti dia tuan-tuan, kita suruh dia bawa balik Jolo, dia tak boleh bawa balik Jolo. Tunggu daripada Disember. Dia kata Disember 2018 kita akan bawa balik. Disember 2019 dah berlalu, 2020 dah berlalu, 2021 dah berlalu, 2022 dah nak datang. Yang berlalu tuan-tuan ialah Hamid Badu. Jolo jumpa tak? Yang dia jumpa jodoh tuan-tuan. Bukti bahawa penglihatan dia tidak rosak, tidak kabur, masih baik. Ialah dia pandai pula cari bini yang cantik tuan-tuan. Betul tak? Boleh je tuan-tuan. Sahabat kita Tan Sri Hamid Badu ni dapat isteri. Saudara, ini apa yang berlaku zaman Pakatan Harapan. Tapi saya nak tanya dengan tuan-tuan, bila Mahathir tidak mahu serahkan kursi Perdana Menteri kepada Anwar Ibrahim, Mahathir telah mengarahkan supaya Tan Sri Muhyiddin Yassin tuan-tuan untuk masuk ke sarang kita, untuk berkawan dengan pemimpin UMNO, berkawan dengan pemimpin PAS, dan akhirnya membentuk sebuah kerajaan pintu belakang yang dipanggil langkah Sheraton. Saya nak tanya dengan tuan-tuan, adakah kezaliman yang dimulakan oleh Tun Dr. Mahathir ini masih berterusan ataupun tidak? Masih berterusan. Masih berterusan tuan-tuan. Saudara, kalau zaman Muhyiddin, saudara, kezaliman ke atas pemimpin UMNO ini berterusan, kita masih lagi boleh maaf. Sebab kita tahu Muhyiddin sakit hati dengan Dato' Najib, betul tak? Kita tahu Muhyiddin sakit hati bila dipecat daripada presiden, daripada jawatan timbalan Perdana Menteri. Kita masih boleh terima dia sakit hati, dulu dia hidup senang tuan-tuan, jadi menteri, dah tak jadi menteri, dah tak jadi. Akhirnya tuan-tuan, bila UMNO membuat keputusan memecat keahlian dia selepas tahun dia direhatkan sebagai timbalan Perdana Menteri, dia sakit hati, kita boleh faham tuan-tuan. Tetapi yang kita tak boleh faham, saudara, macam saudara Hisham cakap tadi, Perdana Menteri sekarang ini daripada UMNO. Betul tak tu? Perdana Menteri sekarang ini daripada UMNO. Kita bukan minta Datuk Seri Ismail Sabri campur tangan, tidak. Kita tak nak dia campur tangan dalam urusan mahkamah. Kita faham prinsip separation of power. Kita faham pihak judiciary tidak patut diganggu oleh pihak eksekutif. Kita faham Jabatan Pegawai Negara tidak boleh mengarahkan badan kehakiman. Kita faham. Tetapi yang kita minta ialah supaya Perdana Menteri jangan campur tangan. Itulah. Sebab kalau tidak ada campur tangan, kalau tidak ada orang yang menghalang Hakim Nazlan disiasat, tuan-tuan. Bila pihak SPRM, itu ucapan yang kepada pasukan SPRM, dia dah selesaikan siasatan ke atas Hakim Nazlan 21 Mei 2022, tuan-tuan. Dia dah bagi kita siasatan. Sepatutnya selepas Hakim Nazlan bagi kita siasatan, saudara, Jabatan Pegawai Negara kena teliti kita siasatan ini. Dan di peringkat awal, saudara, pada ketika itu Tan Sri Idrus Pegawai Negara sudah mengesahkan, sudah terima, betul tak tu? Dia kata kita sedang meneliti. Itu dah cantik lah. Tiba-tiba lepas 3 bulan dia kata kami tak terima peta siasatan Nazlan.
Masuk akal ke tak masuk akal, tuan-tuan? Takkan ada toyol di kementerian ataupun di jabatan peguam negara yang mencuri kertas siasatan Azlan. Siapa toyol tu? Tuan-tuan, kalau tidak ada campur tangan politik, sesedara, mungkinkah Nazlan ini tidak boleh didakwa lagi sampai sekarang? Kita bukan bodoh, tuan-tuan. Kita tahu bahawa hari ini, sesedara, kita berhimpun di dataran pekan ini untuk bersolidariti bersama dengan ahli parlimen, Ketua UMNO bahagian pekan dan mantan Perdana Menteri kita. Tidak lain, tidak bukan, tuan-tuan, hanya kerana ada setengah pihak termasuk Perdana Menteri Malaysia hari ini takut, tuan-tuan, dengan kehebatan dan sokongan rakyat kepada Datuk Seri Najib Tun Razak. Itu saja. Itu saja. There is no other explanation. Saudara, siapa yang takut dengan Datuk Najib? Yang takut dengan Datuk Najib, yang tak nak Datuk Najib turun berkempen untuk Barisan Nasional. Nombor 1, tuan-tuan, ialah Mahathir Mohamad. Kenapa Mahathir Mohamad, tuan-tuan, takut? Kerana Mahathir Mohamad takut kalau Datuk Seri Najib kembali di dalam kerajaan, maka mungkin kita tak dakwa dengan dia. Kalau dakwa dia, tuan-tuan, kita lokap penjarakan dia, tiba-tiba digigit semut, mampus di dalam penjara. Dia tahu dia kebal, dia tak boleh masuk penjara. Tetapi, tuan-tuan, yang dia paling takut, sesedara, dia takut anak-anak dia akan dipenjarakan. Macam mana dia halang? Dia halang Anwar daripada menjadi Perdana Menteri. Kenapa, tuan-tuan? Dia bukan takut Anwar penjarakan dia. Dia takut Anwar akan penjarakan anak-anak yang telah dia kayakan. Tak ada seorang anak dia ditawan. Semua bilioner. Betul tak tu? Saudara. Nombor 2 orang yang paling takut, saudara. Orang yang paling takut ialah Muhyiddin Yassin. Sebab apa? Sebab Muhyiddin tahu, tuan-tuan, sepanjang tempoh lebih kurang 6 bulan, daripada tempoh darurat ini, saudara, sepanjang tempoh darurat 600 bilion telah dibelanjakan dengan menggunakan ordinans darurat tanpa perlu mendapat kelulusan daripada parlimen. Betul? Saudara, 600 bilion ni, saudara, agak-agak, tuan-tuan, dia bagi kepada orang yang betul-betul layak untuk memenangi sebuah harga ke ataupun direct nego ni ke, atau dia bagi kepada kroni-kroni dia. Saudara, itu sebab dia menggelupo. Itu sebab, saudara, dia nak pastikan jangan sampai orang macam Datuk Najib dapat peluang berkuasa balik. Jangan sampai Parti Barisan Nasional yang yang menjadikan Datuk Seri Najib sebagai campaign manager dia dapat membantu untuk kemenangan Barisan Nasional secara total, tuan-tuan. Itu yang dia cukup takut, saudara. Tetapi yang kita sedih, tuan-tuan, ada orang dalam parti kita juga takut. Mereka takut kalau misalnya Datuk Seri Najib tiba-tiba bebas di mahkamah. Saudara, kalau lepas saja menang pilihan raya, dia dapat membentuk kerajaan secara bersendirian. Kalau pada ketika itu Datuk Seri Zahid Hamidi, Presiden UMNO, dia menghadap kepada ke bawah dunia tuanku, dia mempersembahkan nama-nama orang yang boleh dipertimbangkan sebagai calon Perdana Menteri. Nombor 1 dah tentulah Presiden UMNO akan jadi calon Perdana Menteri. Betul tak betul? Yang mungkin Muhyiddin takut, yang mungkin Ismail Sabri takut, yang sudah pasti Mahathir takut, sampaikan tiap-tiap hari dia terbangun, tuan-tuan. Dulu, tuan-tuan, dia selalu bermimpi, tuan-tuan, dia terbangun tiap malam. Bila Siti Asma tanya, abang, kenapa mimpi Najib tadi? Dia cakap, saya mimpi Najib penjarakan anak-anak kita. Dulu mimpinya begitu, tuan-tuan.
Rupa-rupanya tuan-tuan dia dah nak kena COVID dan nak mati ni pun saudara. Tiba-tiba dia dengar mungkin Datuk Seri Najib dah dapat pengampunan di raja tuan-tuan, dia pun terbangun juga tuan-tuan. Itu yang semalam dah keluar lah tuan-tuan. Mereka seriau. Dia takut kalau tiba-tiba ke bawah dunia Maha Majesty pada kebaginda yang Tuan Agong minta, kalau boleh saya nak bukan hanya satu nama, kalau boleh kita nak 3 nama. Kalau 3 nama tuan-tuan, saudara agak-agak Datuk Zahid nak letak nama siapa lagi? Mungkin dia boleh letak nama Datuk Seri Muhammad Hassan, Timbalan Presiden, betul tak betul? Agak-agak tuan-tuan dia nak letak tak nama Ismail Sabri. Saudara, 2-3 hari sudah, dikala dia orang kata Ismail Sabri tak campur tangan dalam urusan mahkamah, kita lihat Peguam Negara mengeluarkan surat meminta Hakim Polis untuk melapangkan tarikh-tarikh pembicaraan kes Datuk Seri Najib Wan MDB dan memberikan keutamaan terhadap kes-kes Datuk Seri Zahid Hamidi. Saudara, ini dah terang-terang contempt of court. Saya minta Datuk Zahid Ibrahim, tolonglah nasihat Presiden UMNO, hadapkan Peguam Negara ni kerana telah menghina mahkamah. Boleh tuan-tuan, Peguam Negara boleh bagi arahan, tapi saya ucap tahniah kepada Hakim Polis tuan-tuan, kerana beliau menjawab. Dia kata, I will not be dictated by anybody. Saya tidak akan menerima arahan daripada sesiapa dalam proses untuk menjalankan kerja-kerja di mahkamah saya. Tuan-tuan, satu tepukan gemuruh kita berikan kepada Hakim. Saudara, ini jelas membuktikan bahawa kalau saya lah jadi Datuk Zahid, saya tak cakap Datuk Zahid akan letak nama Ismail Sabri. Tapi kalau saya jadi Datuk Seri Zahid Hamidi, kalau perlu diberikan 3 nama, nama yang ketiga sudah pastilah saya akan letak orang yang paling saya percaya, tidak lain tidak bukan Datuk Seri Najib Tun Razak. Itu yang menyebabkan saudara, itu yang menyebabkan Mahathir tak boleh tidur, Muhyiddin tak boleh tidur, dan Ismail Sabri pun tak boleh tidur. Kita ahli UMNO bukan bodoh. Betul tak? Kita bukan bodoh. Saudara, dengan kuasa yang ada pada dia sebagai Perdana Menteri, hari ini dia patut fikir, bila Datuk Seri Najib dah dijatuhkan hukuman, kurang-kurang pun cover lah lain sikit, 3 orang boleh minta